atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala, kita baca balik mengenai mustahil apa itu. Baca dulu matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li shay'in mimma nuhu nahya tahrimin aw karahatin aw kitmanu shay'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Ya hadirin sekalian, syukur sama sekali kita ke Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni limpah kurnia daripada Dia jualah yang masih menyebabkan kita masih boleh berada atas muka bumi di atas alam syahadah ni. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia jua yang dengan sebab dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, syariat yang diberi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila mak ayah kita Islam maka kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia jua dengan Islam yang dia anugerah kat kita ni. Dia telah mudahkan banyak perkara kat kita, dan dengan itu memudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia lagi diberikan pada kita kehendak, keinginan, keterbukaan hati untuk terus mempelajari dan mengenali siapa pencipta hakiki. Tiada lain, itulah Allah Rabbi. Alhamdulillah, dan diberikan kita keinginan, kehendak untuk mengenal Nabi supaya boleh jatuh cinta dalam hati, supaya hidup dan mati sentiasa untuk mencari redha ilahi. Alhamdulillah, syukur kita diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ni, insya-Allah. Kita nak sambung ni hadirin sekalian. Dalam matan tu dia kata, dan mustahil pada hak mereka. Mereka dikehendaki di sini adalah rasul-rasul. Salawat dan salam bagi mereka. Ni doa ke atas Nabi Rasul. Kaedah kita diajar adab, sebut je Nabi Rasul alaihimussalatu wassalam, sebut je Nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi nak sambung bicara kita adalah nak mengenal Rasul. Pasal kita duk bicara ni menyambung perbincangan dalam bab risalah, bab kerasulan. Kerana antara perkara besar dan jadi trust kita untuk jadi Islam yang sebenar, mesti benar dan lurus pahaman kita dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Gagal pada mana-mana bab ketuhanan dan kerasulan ni, dia gagal besar dalam bab akidah. Jadi atas yang kita nak sambung bicara ni, bab Rasul telah lepas kita bicara sifat wajib pada mereka itu sidik, amanah, tabligh. Kita selalu dengar sampai fatanah. Kita dah bicara juga sikit sebanyak dulu kenapa ada 3 saja dalam kitab ni, tak dikeempatkan. Bahasa saya sebut itu kerana lazim daripada sidik, amanah, sidik, amanah, tabligh, tentulah fatanah. Kerana khasnya tangan tabligh, mana mungkin boleh tabligh yang sampai ada balaghah dalam sudut penyampaian, yang dia boleh menyampaikan dengan tepatnya apa yang nak disampaikan kepada siapa yang nak disampaikan. Nisbah ilmu, nisbah kaifiat, cara, umur, laki perempuan, bijak pandai, orang kanak-kanak, dewasa, laki perempuan, orang ramai, seorang diri. Pandai cara dia menyampaikan tu yang begitu mendalam, masuk ke dalam hati sanubari bagi setiap orang yang ditemui. Tentulah orang mempunyai kebijaksanaan begini. Dia bukan sebarang manusia tu. Yang fatanah tak disebut dalam kitab ni kerana lazim daripada sidik, amanah, tabligh, tentu fatanah. Jadi di sebaliknya mustahil. Jadi mustahil bagi mereka itu lawan bagi sifat yang tersebut, iaitu dusta. Sikit banyak kita dah cerita bab dusta itu. Prinsip kita belajar atas kata dusta ni sifat mustahil bagi Rasul.
apa-apa yang kita dengar cerita kisah Nabi Rasul ada dusta, hati-hati lah. Cerita yang paling banyak cerita Nabi Rasul dusta ni cerita Nabi Ibrahim AS. Dia berdusta masa dia jual berhala, dia jual dusta masa kaum dia ajak dia pergi meraihkan upacara hiburan kat pantai. Lepas tu ada dikatakan Nabi Ibrahim berdusta waktu dipecahkan berhala. Cerita-cerita tu jaga baik-baik. Pasal kaedah kita, Nabi Rasul ni mesti manusia sangat mulia. Mereka tak takut dengan sesiapa. Hati sanubari mereka sentiasa dengan Allah Ta'ala. Tak pernah gentar dengan sesiapa pun. Dia takkan berdusta untuk menyelamatkan diri dia, takkan sama sekali ya. Ada bab-bab kita belajar, ada istilah tauriah apa seumpamanya dalam bab-bab kerasulan ni. Khas yang kita nak sambung ni ialah bab mustahilnya lawan bagi amanah, itulah khianat. Prinsip pun kita belajar dah. Wajib Nabi Rasul ni bersifat amanah, dengan makna mustahil khianat, bukan wajib bersifat amanah berdosa kalau khianat, bukan maksudnya tu. Dekat kita, umumnya kita umat Islam ni wajib bersifat amanah, haram khianat. Itu kita. Pasal maksud wajib bersifat amanah dekat kita ni adalah wajib syar'i. Dalam bab Rasul, wajib pada mereka bersifat amanah itu adalah wajib akli, dengan mana mustahil khianat. Kat kita haram khianat. Okay? Jadi mustahil khianat dengan mana tak akan ada apa-apa pengkhianatan daripada kalangan Nabi Rasul sama sekali. Baik, khianat pada Nabi Rasul ni maksud dia macam mana? Khianat ni, huraian kepada khianat ialah dengan membuat sesuatu daripada apa yang ditegah terhadap mereka. Tegah tu tegah mana? Sama ada kata dia sebagai tegahan haram, bahkan tegahan makruh, yang makruh pun tak dibuat. Bahkan masyhur dalam kitab-kitab disyarah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, jangan kata nak buat benda haram yang makruh. Ada istilah kita sebut itu, memang istilah para ulama kita pun, apa dia? Yang khilaf aula pun dia takkan buat. Dengan bahasa lain, kalau ada benda harus pun, Nabi Rasul ni dia tak akan ambil benda harus di atas ambil itu untuk mensembamkan diri buat perkara harus tersebut kerana berlazat-lazat dan syahwat. Sama macam tu tahap dia tu yang kita mesti pegang, kedudukan Nabi Rasul ni. Itu istilah amanah macam mereka, mustahil khianat. Pasal satu akidah yang mesti kita berpegang pada Nabi Rasul ni, mereka ni sentiasa taat. Bahkan saya duk mengaji, tutup guru sebut, kata jangan kata Nabi Rasul, yang tak Nabi Rasul pun di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasnya di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Begitu juga di kalangan aulia, umum aulia tu, khasnya aulia ni di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka ni sangat jaga sungguh syariat Allah Ta'ala. Walaupun tak ada istilah maksum pada selain pada Nabi Rasul, tapi mereka ni mahfuz, sangat jaga. Atau istilah awliya Allah, mereka ni nisbah Allah urus ke dia satu hal. Bahkan mereka pun tak ada dalam kehidupan mereka ni, mereka urus kehidupan selain daripada apa yang Allah Ta'ala kendaki. Sampai tahap macam tu, dia punya taat dia. Kalau awliya Allah pun macam ni, bayangkan macam mana anbiya Allah, bayangkan macam mana Rasulullah, bayangkan macam mana yang ulul azmi, bayangkan ulul azmi daripada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu mestilah bersihkan daripada apa-apa pahaman, memahamkan Nabi Rasul ni ada istilahnya dosa lah, umum bahasa tu. Takkan ada dosa. Kalau ada pun dengan kaedah yang rumusan kita belajar dalam akidah ni, faham elok, dia bukan dosa. Mungkin kita nampak satu sudut, rupa dosa, dia bukan dosa. Dia bukan dosa sama sekali. Kalau berdosa, kita faham mesti salah. Sekalipun ada ayat-ayat Quran zahir terjemah. Yang ni yang kata kita kena mengaji betul dalam bab Al-Quran, hadis. Tak boleh pegang zahir ayat Quran, hadis di sini ya. Bukan saja macam mana kita dah bahas dalam bab ketuhanan dulu.
Begitu juga dalam bab kerasulan ni, kalau hanya pakai tengok Al-Quran ataupun hadis Nabi, walaupun boleh kut ayat Quran mana, hadis mana, Bukhari, Muslim apa seumpamanya, ayat Quran ni, surah ni, ayat ni, tapi duk berintikad Nabi Rasul ni buat dosa, ada buat yang kata dosa yang haram, benda makruh, ada istilah cinta dunia, ada istilah minat ke perempuan, ada istilah khianat batin, ada istilah hati sanubari dia, ada lain, ada bermaksud lain daripada apa yang disyariat. Buruknya bahasa gitu, salahnya, bahkan tak kena gaya boleh menyebabkan jatuh jadi kufur. Maksud apa? Orang yang sepatutnya kita muliakan, kita ada perasaan memburuk dan menjatuhkan martabat mereka yang sangat tinggi. Bayang tengok. Jadi khas atas kita bicara ni, hari tu pun saya ada sebut sekali lalu, bahkan saya mengaji pun guru-guru yang duk sebut cerita-cerita bab buat dosa ni, tengok khas kita tengok tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Misalnya kita belajar kalau bab hadis, sebelum hadis tu fiqh yang kita belajar dulu, misalnya apa hukum minum diri? Makruh, bukan haram. Kalau kita belajar hadis, memang Rasulullah sentiasa minum duduk, melainkan ada satu ketika yang dia minum tak duduk. Yang tu pun ada tok guru guna bahasa gitu, minum dia tak sebut kata amdiri. Ada sampai tok guru kita yang jaga sampai tahap macam tu. Rasulullah minum tak duduk. Kalau kita sebut berdiri pun, kalau kita sebut berdiri apa masalah tak? Tak, dia nak jaga bahasa tu. Rasulullah minum tak duduk. Pasal apa? Rasulullah minum tak duduk. Nak menunjukkan bahawa rasanya minum berdiri ni makruh, bukan haram. Kalau Rasulullah dalam seumur hidup dia tak minum, tak pernah minum dalam keadaan berdiri, nanti apa hukum yang keluar? Haram berdiri, wajib duduk. Ni kan? Kita kalau tak belajar disiplin ni tak faham kita kan? Begitu juga pernah Rasulullah buang air kecil dalam keadaan tak duduk. Apa hukum kencing berdiri? Makruh. Siap pekah siap lah kan? Jadi apa maksudnya, kalau andai kata Rasulullah tak pernah ada sekali pun dalam semua hidup dia buang air kecil dalam keadaan tak duduk, apa akan jadi hukum yang keluar? Haram berdiri. Jadi nisbah Rasulullah, kalau kat kita hukum misalnya minum berdiri makruh, kat Rasulullah wajib diminum berdiri sekali tu kan. Kerana kalau dia tak minum diri, akan hasil hukum kat kita nanti apa? Haram berdiri. Boleh faham saya cakap apa? Contoh isu-isu selalu orang buat, isu tarawih misalnya. Apa hukum tarawih yang kita dah faham? Sunat, dan sunat berjemaah bulan Ramadan. Sepanjang kita tengok dalam sejarah Rasulullah, kalau andai kata Rasulullah pun memang dia akan berjemaah pada tiap-tiap Ramadan dengan 30 juzuk sebulan, setiap malam satu juzuk dengan berjemaah, dan Rasulullah tak pernah tinggal tarawih, apa hukum yang akan keluar ni? Wajib tarawih. Wajib tarawih. Tapi apa yang berlaku pada Rasulullah apa dia? Rasulullah hanya berjemaah dalam beberapa hari, lepas tu dia tak keluar dah, dia sembahyang di rumah, dia sembahyang di rumah. Itu yang dapat hukum sunat. Apa hukum? Sunat muakkad dan sunat berjemaah. Satu antara sahabat yang faham semua hukum hakam ni, yang mereka ni pula ahli mujtahid, Rasulullah pun perintahkan untuk ikut mereka sebagai salah seorang daripada orang-orang yang selain daripada Rasulullah kata ikutlah sunnah aku dan ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Antaranya Sayyidina Umar himpunkan dalam satu masjid berjemaah dengan satu malam satu juzuk jemaah, tiap-tiap malam tak pernah tinggal main tarawih. Kenapa? Hukum dah dapat apa? Sunat tarawih, sunat muakkad. Jangan pula kata tak boleh tiap-tiap malam sembahyang, ada kena tinggal. Pasal apa? Takut nanti jadi wajib. Nanti pula yang macam tu hanya ada pada Nabi SAW. Kat kita tak ada hukum istilah macam tu. Tu zaman lah ni, kalau ada orang faham macam tu, dia tak faham sebenarnya. Siapa dia yang tak boleh buat benda-benda yang memang Rasulullah ada benda tinggal,
kalau kita buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ke apa, orang kata dia nanti jadi wajib. Ada pula. Satu ada pahaman-pahaman golongan-golongan tak betul ni. Ada masalah ke tu? Ada pahaman-pahaman golongan tak betul ni, dia kata kalau sembahyang subuh Jumaat misalnya, ke pasal api tak cukup kot. Tak. Tak. Yang tu pun yang mana pakai starter tu dia tak lain jala. Adalah hikmah. Dia kata kalau subuh Jumaat baca surah sejadah tiap-tiap pagi Jumaat, ni kata dia nanti jadi hukum wajib. Jadi kena hari, ada minggu kena tinggal juga. Kaedah siapa macam tu? Kaedah kita bila ulama kata sunat macam mana? Sunat. Dan sunat istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ini kaedah ulama-ulama kita sebut siap dah. Wirid, doa apa semua. Tak ada kaedah jangan buat setiap hari, nanti kalau buat setiap hari jadi wajib. Kat kita tak ada hukumnya tu. Bahkan ada kaedah kita belajar dalam fiqh, ada disuruh kita nazarkan perkara itu supaya yang sunat jadi wajib. Ada prinsip macam tu dalam ibadat. Bahkan gunakan kejahatan bersumpah, wallahi aku takkan tinggal sama yang sunat ni. Yang asal sunat dia akan jadi wajib dengan sebab bersumpah. Memang ada dalam syariat. Jadi asal nak sebut, itu yang kena mengaji elok daripada orang yang ahli dia. Kalau orang yang syarahkan Al-Quran dan hadis, bukan mengikut disiplin daripada ulama mujtahid kita yang dah sampai kat kita dengan hukum hakam yang betul ni, kita akan dapat fahaman salah. Saja sikit saya sebut ke dalam bab fiqh itu. Tapi khas nak tunjuk tang mana yang ayat Quran saya sebut tadi, hadis yang kalau kita tengok dalam Quran, perkataan mustahil Rasul khianat ni, dia akan jadi macam muskil sikit. Pasal apa? Pasal dalam Quran ada cerita-cerita, zahir cerita dalam Quran Nabi Adam berdosa. Nabi Adam pun pelupa, Nabi Adam pun derhaka, bahkan Nabi Muhammad pun sesat. Ayat Quran sabit bab Nabi Muhammad sesat. Memang ada pun pensyarah-pensyarah yang golongan-golongan yang pahaman sewil tu, dia kata apa? Nabi Muhammad ni sebelum dapat wahyu dia pun sesat. Bukan saya yang kata Allah Nabi Muhammad sesat, Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Ni bahaya ni. Siap baca ayat Quran lagi, wa wajadaka dhallan fahada. Adakah tidak kami dapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan sesat? Kemudian Allah ni dia yang bagi petunjuk kepada kamu. Nabi Muhammad apa? Sebelum dapat wahyu sesat. Itu bukan saya kata, Allah yang kata. Ni jadi kalau pahaman-pahaman sesat ni memang dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni, mana dia tak selesaikan semua yang apa dalam Quran, dengan tu mengeluarkan satu natijah khasnya dalam bab akidah yang apa sepatutnya kita kena itikad. Dia tak ada macam tu. Dia natijah dia, istilahnya akidah dia, akidah muzabzib itu kot. Akidah yang sumpah-sumpah, akidah sumpah-sumpah. Sat boleh, sat tak boleh, sat berdosa, sat tak berdosa. Apa benda ni? Kita awal-awal lah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah takkan ada sifat kekurangan, Allah takkan ada sifat makhluk. Awal-awal lagi lah. Dia dah Allah ni, kalau Allah kata dia pelupa macam mana? Kalau Allah kata dia pelupa, Allah yang kata, takkan kita nak kata dia tak lupa. Dalam Quran ada nasullah fa nasiyahum, Allah yang kata dia lupa. Tu nak macam mana? Satu, saya duk ngaji, bahkan duk syarat dengan kawan-kawan ni, kalau ada puak-puak yang sesat ni, bagi tanya dia dulu. Dia kata Allah tak aras. Dia kata bukan saya yang kata, Allah yang kata Allah tak aras. Tu saya kelahi dulu. Kelahi ni payah kan, pakai je prinsip itu. Allah yang kata Allah tak aras. Baik, kalau Allah kata Allah lupa macam mana? Takkan Allah Ta'ala lupa. Melupa ni mustahil. Kalau Allah yang kata Allah lupa macam mana? Kau Allah tersilap kot turunkan ayat Quran kata dia pelupa. Tu ayat Quran ada nasullah apa nasiyahu. Macam mana maksud dia? Kalau yang tu kau kena takwil pasal tak munasabah pada Allah Ta'ala, yang ni munasabah. Macam-macam kelahi dia tu. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Tu yang mengaji bagi betul lah, nasihat je lah yang boleh. Kita tu yang kita mengaji, ulama ajar ni dengan prinsip disiplin ilmu yang sangat teguh. Dah berlaku ijma' dah. Wajib berpegang, mustahil Nabi Rasul ni khianat. Siap. Ada orang dia boleh baca hadis kata Nabi Muhammad ni ada syahwat dengan orang perempuan.
Tengok orang perempuan ni, bahasa kita apa? Dia berahi melihat wanita. Kita berahi wanita tak ada heran, tapi kau sebut Nabi Muhammad berahi melihat wanita, itu ya Allah, apa engunya Pak Ahmad? Kosak tu. Ada orang dia duduk tahan dia. Dia kata orang ni tak baca Al-Quran, tak baca hadis lah, apa macam-macam. Kalau saya nak kata zaman dah ni kan, dia orang kata ada pandangan macam ni lah. Kau rasa yang tu pegangan tutup guru engkau, yang kau nak ikut dengan akidah engkau, kau kata yang ni lah orang boleh tunjuk kau jalan sebenar, kau ikutlah orang-orang macam tu. Mudah-mudahan kau masuk syurga dan kekal abadi esok dalam syurga, mudah-mudahan. Gila, ni cakap bahasa terbalik sikit lah. Kalau nak kelahi, tak bersudah kelahi dengan buat-buat macam ni. Duk kelahi itu, ni kita cerita ni sebut Syaban ni, dia boleh buat program kelebihan ni sebut Syaban. Ingat ke dia nak cerita kelebihan ni sebut Syaban? Dia cerita ni sebut Syaban ni, hadis dia maudhu'. Masuk dalam TV. Dia tak tengok apa cerita tu, tapi dia orang duk tanya, ni macam mana Ustaz? Dia kata, kau pergi tengok orang tu apa? Orang tu pun bermasalah lah. Macam gambar ni, tengok gambar capal, kata dia ni menyembah capal yang dia pakai rupa macam hantu, macam Halloween tu. Tak ada siapa pun bercakap. Kalau ikut kita tu, takut jadi syirik dengan sebab makanya tu. Dia orang takut tengok lambang ni jadi syirik. Pelik pelik sangat. Tahulah nak cakap. Awalan ni ngaji lah bagi betul. Tu yang prinsip COVID tu betul lah. Saya selalu sebut lah ni tu. Kita jaga kita. Kita kena jaga akidah kita. Bukan kita jaga kita tu COVID tu. Kan tu. Kita kena jaga akidah kita. Orang lain yang sesat, kita nak bawa di jalan betul ni setelah kita cerita apa sepatutnya, dia tak nak ikut. Zarhum fi khawdihim yalabun. Tinggalkanlah dia mas. Kalau kita kelahi pun, dia bukan nak ikut kita. Kalau dibuat majlis pun, dia bukan benar-benar nak balik pada jalan sebenar. Penat dia kita kelahi. Baik kelahi dengan Firaun. Kelahi orang taklah tenggelamkan dia dalam laut. Senang gitu kan. Tapi kelahi dengan dia orang ni tak. Silap kita yang ke laut. Sikit masa itu. Maksud kita ke laut apa? Oh, dia pelekehkan kita, dia keluar macam ni, lawan dengan media kalah kita. Lawan dengan bertulis kalah kita. Lawan dia tunjuk apa pengikut followers dia kalah kita. Yang itulah sikit perkataan macam tu. Ngajilah elok. Tu yang bahasanya kita jaga kita. Jaga elok-elok lah akidah kita. Ngajilah betul-betul. Kan? Allah. Ini yang kata akhir zaman jadi fitnah macam ni lah. Khas atas kita bicara, mustahil mereka akan buat khianat. Apa dia? Buat benda haram, benda makruh, bahkan khilaf aula pun tidak. Bahkan kalau benda harus pun buat atas nama bersyahwat dan berseronok-seronok dan berlazat-lazat dengan hikmat dunia semata-mata. Yang tu pun dia takkan buat. Tentu Rasulullah dia, walaupun dia boleh makan, dia boleh bermewah-mewah dengan makanan yang para sahabat bagi. Para sahabat ada yang kaya, Rasulullah memang takkan ke pulaunya. Tapi dia berlapar untuk menunjukkan syariat tu. Ada sunnah berlapar tu. Dan bagusnya lapar ni. Sampai dah lapar, ada sahabat yang lapar ikat batu, takut masuk angin dalam perut. Sahabat ikat satu batu. Rasulullah ada ketika sahabat tunjuk kata ni ada batu diikat untuk jangan bagi angin masuk dalam perut tu. Rasulullah dia buka, kata dia, Rasulullah ada 3 batu. Kalau ikut nisbah nak makan, boleh je Rasulullah makan. Tapi dia makan bukan macam mana kita makan. Dia makan nak mengajar syariat. Kalau andai kata dia boleh makan apa dia nak makan, dia dah makan dop. Tapi dia tak makan dop. Bukan dia haram makan dop, tapi dia tak makan. Pasal apa? Pasal dia bukan jenis makan apa saja nak makan, semua dia makan. Pasal makan dia adalah jenis syariat. Dan dia di atas dia tak larang para sahabat makan. Nak menunjukkan benda tu harus makan. Itu ya. Tera tu pun orang pakat cari dop. Kalau Rasulullah makan dop agak-agak macam ni. Habis dop pada pasir tu, kita melawak sikit lah gitu kan. Tapi nak kata apa? Memang dia akan jadi gitu. Jangan jadi gitu. Jadi asal kita bicara, yang ni yang akidah kita kena ada. Baik. Jadi kalau ada dalam Quran, ada kisah-kisah, jagalah. Tak ada kisah-kisah Nabi Rasul ni. Itu saya ngaji. Antara kisah-kisah yang kalau kita tak belajar betul-betul, tambah tiba-tiba pergi ngadap tafsir,
orang mengajar tafsir tu pun kadang dia pun kelang kabut juga dalam bab akidah ni. Cerita mula-mula cerita dalam tafsir, ngaji lepas cerita belajar sifat orang mukmin, orang kafir, orang munafik, macam mana perangai. Nanti cerita apa jumpa? Cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Adam apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan makan buah khuldi ni. Jangan hampiri pokok khuldi. Larangan hampir dengan mana jangan makan. Jangan hampir tu, tu balaghah dia panjang Quran ni kan. Satu kalau baca tafsir tak reti, Allah lingkup akidah. Khasnya nak faham macam mana. Kadang dia pun tak faham akidah, lepas tu baca, cuba nak cerita ke orang, nak tafsir ke orang, nak hurai, sedangkan dia tak faham apa sepatutnya diiktikad pada Nabi Rasul. Dan macam mana nak tally kan dengan ayat Quran, nak synchronize kan dengan ayat Quran lain dengan kisah Nabi Adam ni. Ada Nabi Adam sebut tu wala taqraba, ada sebut dengan fanasiya walam najid lahu azma fa'asa adamu rabbahu faghawa. Ada kalau tengok sekali lalu tengok Quran tu, kata Nabi Adam pun sesat. Dia derhaka lepas tu sesat. Tu nak kata apa kat Nabi Adam ni? Ada orang kata Nabi Adam memang sesat, Nabi Adam memang derhaka, Nabi Adam tertipu dengan was-was syaitan. Nak pergi mana, nak buang mana ayat Quran yang sebut inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Maksudnya hamba-hamba aku, ditafsir oleh ulama tafsir siapa ibadi. Khasnya ibadi ni nabi-nabi aku, rasul-rasul aku, ulul azmi aku. Laisa laka alaihim sultan, tak boleh atas kau tu khitab pada iblis. Iblis syaitan takkan boleh ada kemampuan untuk boleh mengganggu gugat Nabi Rasul, mewas-was pun tidak. Maksudnya apa? Nabi Rasul memang Allah Ta'ala pelihara. Mereka sangat kenal Allah Ta'ala, kenal sangat iblis syaitan, takkan tertipu daya dengan apa saja was-was tipu daya yang didatangkan oleh iblis dan syaitan ni. Tak mungkin akan berlaku begitu. Wajib i'tiqad mereka ni memang terpelihara sungguh, memang kenal sungguh nafsu kenal syaitan, kenal iblis, takkan kena tipu daya iblis sama sekali. Siap? Satu kalau ada cerita dalam Quran, fa waswasalahuma syaitan mewaswaskan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dia kalau saya nak sebut satu-satu tu panjang tu kisah tu. Saya tak cadang ada panjang umur lain cerita, saya ceritalah. Kalau ada masalah tanya. Sekali lalu saya nak tunjukkan kata gambaran ayat-ayat Quran yang begitu banyak, begitu juga hadis-hadis yang menceritakan kisah Nabi Adam ni. Orang yang nak cerita semua cerita ni dengan betul, dia mesti kena tengok semua, dah dapat cerita lengkap baru kau cerita. Kalau hanya ambil partition ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat, baru jumpa ayat ni dah melatah dah, keluar satu hukum, esok jumpa ayat ni kata hukum lain pula, lepas tu jumpa ayat lain kata hukum lain pula. Ni yang kata jadi pak pandai, jadi sumpah-sumpah. Kita duk mengaji macam ni dia adalah satu rumusan yang dah ambil daripada semua isi Quran hadis. Ni parti dia, ni mustahil buat benda haram. Yang kata haram makruh pun tidak. Benda harus pun dia tak akan ambil di atas ambil berlazat nama syahwat. Tak akan ambil atas maksud macam tu, tak. Kalau dia buat pun yang tu nak mengajar syariat. Dan walaupun pada kita ada hukum makruh, macam saya sebut isu minum tak duduk tadi, pada Rasulullah wajib dia buat sekali tu. Yang tu pun jadi masalah juga. Ada orang bahas apa, dia kata kalau minum air zam-zam sunat minum diri, kata dia. Tuan-tuan tak bisa dengar tu satu hari saya pergi Mekah berkelahi lah tu. Geng-geng kita satu hari, Pak Arab pun ada faham macam tu. Kita minum air zam-zam ni, duduk ni, dia marah, kata la kum, kata dia, kiam. Sallallahu alaihi wasallam kata dia yashrubul zam-zam qaiman, kata dia. Rasulullah minum air zam-zam diri. Sekali itu ya Rasulullah diri, takkan minum diri setiap hari. Dia faham dengan satu hadis tu, dia istimak hukum apa? Sunat minum air zam-zam diri. Dengan hanya satu hadis tu Rasulullah hanya minum diri sekali tu. Nampak? Boleh faham saya sebut apa? Yang tu yang dia orang punya faham tergelincir, tergeliat aurat. Apa dia? Pergi Mekah bukan minum susu unta. Apa? Minum air kencing unta. Memang Rasulullah pernah minum air, bagi apa, bukan Rasulullah minum air kencing unta. Ada sahabat yang demam, tak sihat lah bahasanya, Rasulullah perintahkan ambil air kencing unta minum. Ulama itu yang ada bahas tu, bukan kaedah dia suruh peminum pergi minum air kencing unta, bukan macam tu.
Yang tu pun dilalah kita, ulama sebut apa dia? Nak menunjukkan kalau tak ada dah benda suci untuk dijadikan ubat, harus berubat dengan najis. Itu kaedah fiqh yang ada, yang ulama keluarkan hukum. Yang golongan yang kepala otak tergeliat ni, apa dia? Antara sunnah minum air kencing unta. Pasal hanya tengok hadis Rasulullah pernah bagi sahabat minum air kencing unta. Hadis yang Rasulullah ajak benda lain tu macam diabaikan, macam dia tak peduli. Pasal ni ada hadis ni, ada hadis ni, hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Oh, muttafaqun alaih. Ini masalah yang kita tengok pada golongan-golongan yang terkejak akal macam ni. Saya tak ada bahasa lain saya nak buat, mesti terkejak akal. Yang tu sudut bekahnya. Bahkan kita belajar ni bab akidah. Itu yang dia boleh kata ke Allah Ta'ala dalam pahaman dia dengan pahaman-pahaman yang salah dalam bab i'tiqad. Begitu juga dia kata semaunya pada Nabi Rasul. Macam mana dia nak kata pada Nabi Rasul semaunya hanya tengok zahir Al-Quran dan hadis. Dia boleh kata Nabi Muhammad ni kecil-kecil dulu sebelum jadi Nabi Rasul dia pun mak kapau kan. Ada orang boleh bercakap macam tu. Kata Nabi-Nabi ni, kata dia manusia biasa lah. Dia pun kata ana basyarum mislukum. Memanglah dia kata ana basyarum mislukum. Kalau ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia bukan syarah macam tu. Ayat yang sama ana basyarum mislukum, tapi cara faham dengan golongan yang kepala otak tergeliat ni jauh beza bumi langit. Mereka duk faham Nabi Rasul ni hebat macam mana pun, mereka pun adalah ana basyarum mislukum. Mereka ni mengaku aku pun manusia biasa juga. Dengan sebab ayat Quran tu satu, mereka meletakkan macam-macam sifat-sifat yang tak sepatutnya dinisbah pada Nabi Rasul, yang menjatuhkan martabat mereka pun mereka nisbahkan pada Nabi Rasul. Pasal apa? Pasal ayat ana basyarum mislukum. Tu yang mak kapung aja. Lepas tu dia pun ada berahi dengan wanita. Dia pun macam mana? Nabi Adam pun berdosa. Nabi Adam pernah diwaswaskan oleh syaitan. Nabi Muhammad pun sebelum jadi Rasul sesat. Ni kok benda ni nak kata. Atas alasan apa? Hanya semata-mata tengok zahir ayat dan ayat ana basyarum mislukum. Tak tengok ayat Quran lain. Rasulun amin. Rasul ni amin. Bila amin apa maksud? Mesti ada sifat amanah. Apa maksud amanah? Tak akan buat dosa, tak akan khianat sama sekali. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Macam-macam ayat Quran. Satu bahaya sangat ambil faham Al-Quran sama ada bab ketuhanan, sama ada dalam bab kerasulan, ambil hanya dengan zahir ayat, hanya tengok 2-3 ayat tanpa melihat pada keseluruhan ayat Quran dan hadis. Lepas tu keluarkan satu natijah akidah, natijah fiqh. Kalau tak reti dan bukan ahli, itu yang jadi rosak punahkanlah umat. Na'udzubillah. Dia bukan saja mereka ni sesat, tapi menyesatkan pula orang lain. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Hati-hatilah kat situ. Ada bab saya sebut dengan prinsip ya. Memang saya sebut prinsip ya. Kita pun baca matan aja. Saya sebut prinsip aja. Satu, kalau kita ngaji khas tafsir satu-satu hadis satu-satu, orang jumpalah satu-satu cerita satu-satu. Macam mana nak selesai dia? Disiplin nahwu dia, sarah dia, balaghah dia, tafsir dia, sabik lahik dia, nasih mansuh dia, mutlaq muqayyad, mujmal mufassal. Macam-macam disiplin ilmu yang kena belajar untuk faham dengan perkara tu. Kalau sebut kat orang biasa yang memang tak mendalami ilmu tu pun, mereka bukan boleh hadap pun selalunya. Tambah pula dengar video sekat-sekat pula. Itu yang selalunya kalau ada benda-benda yang nak didetail ni, selalunya dalam pengajian yang khas, mengaji dengan budak-budak. Yang umum tu ajar macam ni ya. Kalau ada orang tanya, selesaikan dia. Itulah sekali lalu saya sebut. Atas isu yang kalau saya sebut surah Baqarah ni, kalau orang ni tafsir, memang ayat yang mula-mula sekali mereka akan jadi salah faham pada Nabi Rasul. Tahu mana? Nabi Adam berdosa dengan sebab tu keluar pada syurga. Ayat tu. Kalau saya nisbah duk dengar masyarakat punya kefahaman tentang Nabi Adam ni, cukup risau. Saya kata cukup risau apa? Pasal mereka dah faham Nabi Adam ni berdosa. Itu masalah. Ada ustaz-ustaz mereka duk urai tu, kata dia Nabi Adam ni berdosa ni, berdosa ni kata dia bukan zambun, tapi ada sayyi'ah. Benda dia urai-urai satu-satu. Maksudnya dia ni itikad ada salah juga. Ada salah juga. Bahkan Nabi pun pernah muka masam, Allah Ta'ala tegur Nabi, abasa wa tawalla.
Jadi seolah-olah Nabi Muhammad ni pernah buat benda salah, benda yang tak sepatutnya. Kaedah kita walaupun datangnya Quran menegur perbuatan Rasulullah, bukan dosa tu, bukan dosa. Yang tu adalah istilahnya menyempurnakan akhlak tingkah laku Rasulullah, itu je kan. Bukan istilahnya yang tu dosa, satu kesalahan besar dengan tu orang taklah berbetulkan Nabi. Waktu hujah pula ana basyarum mislukum. Ni nak menunjukkan Nabi Muhammad pun manusia biasa. Bahaya sangat. Bahaya sangat. Saya boleh sebut prinsip ya, ada satu-satu tu kalau ada masalah tanya, hati-hatilah. Saya nak sebut prinsip pasal kita dalam mengaji, dalam konteks kita duk dengar tambah alam ayat luas macam-macam video kita dengar, macam-macam ustaz kita dengar ni. Prinsip kena ajar. Lepas tu mudah-mudahan dengan ajar prinsip ni mereka jadi terpelajar. Itu je lah. Boleh ajar tu kan. Nak cerita satu-satu kena makan masa. Kredit awas dia banyak kan. Tapi dah ajar prinsip. Ni prinsip kita. Okey. Seterusnya, yang mustahil bagi Nabi Rasul ialah menyembunyikan sesuatu daripada apa yang diperintahkan dengan menyampaikannya bagi makhluk. Ya. Kita kalau dengan Rasul ni memang kita memang yakin Nabi menyampaikan apa yang telah dia sampaikan. Jaga sikit. Selalunya ada orang kadang mengaji bawa sekat tiang, kata dia sampaikan walaupun satu ayat. Memang ada hadis pun sebab tu kan, balighu anni walau ayah. Rasulullah kata sampaikan aku daripada aku walaupun satu ayat. Masalah ni macam mana? Takut yang kau sampai tu hanya satu ayat tu, kau tak tengok ayat lain. Itu masalah. Saya bukan nak melarang berdakwah kan. Kalau satu ayat tu adalah ayat yang betul, fakta, tepat, telah selesaikan macam mana nak faham dengan sepatutnya, sampaikanlah tu walaupun satu ayat. Tapi kalau dengan hanya faham satu ayat Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, nak faham kata Allah Taala duduk atas arsh, sampaikan walaupun satu ayat. Masalah tu. Wa wajadaka dhallan fahda, sampaikan walau satu ayat. Nabi Muhammad ni sebelum dapat hidayah dia sesat. Allah yang kata, bukan saya kata. Macam jaga kena makan diri je perkataan tu. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita jangan jadi pahaman sesat gila macam ni. Pasal ramai tengok yang masuk parit terjun gaung dalam faham-faham akidah macam ni, hanya dengan perkataan sampaikan aku daripada aku walaupun satu ayat. Ni masalah. Satu kita lihat ulama-ulama kita dulu kadang mengaji 20 tahun 30 tahun tak mengajar lagi, tak buka pondok lagi, tak mengaji, tak mengajar lagi masjid surau. Dah mengaji 20 tahun 30 tahun baru Tok Guru izin. Sekarang kau mengajar, sekarang baru kau boleh mengarang kitab. 30-40 tahun tu pun kalau mana yang cara dia mengolah kitab ni tak apa cantik, guru tak izinkan dia menulis. Kata dia, kau boleh mengajar tapi menulis jangan, kau punya tulisan tak cantik. Bukan tulisan rupa cantik tu, cara bahasa kau olah tu menyebabkan orang tak faham apa maksud kau tulis. Kau tak boleh menulis, kau boleh bercakap. Tak sama tuan-tuan orang bercakap dengan menulis. Ada orang yang dia boleh menulis tapi bercakap kan, kau kalau bercakap masalah orang lain keliru, kau cakap apa? Kau jangan bercakap, kau menulis ke? Bagus. Satu kena dapat panduan guru. Saya cerita ulama-ulama dulu kalau nak buat pun guru yang memberi nilai, menjadi hakim untuk anak murid buat keputusan apa dia. Zaman lah ni apa dia? Yang ngaji 20-30 tahun tengok video 2-3 YouTube terus jadi ustaz dan ustazah. Jadi ustaz Megi, jadi apa lagi? Jadi mujtahid, buat mazhab sendiri, tak mau pakai dah ulama-ulama mazhab, tak mau pakai dah mazhab. Pasal apa? Balik pada Al-Quran hadis. Ulama pun bukan maksum. Ayat. Begitu. Okey. Jadi nak sebut tak mana nisbah Rasul menyampai, memang Rasul menyampai. Saya ngaji tu Tok Guru ajar berfikir sini. Rasulullah memang dah sampai, sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita memang dah sampaikan apa sepatutnya mereka sampai. Persoalan kat kita, sejauh mana kita dah belajar apa yang Rasulullah sampaikan. Itu lah. Situ kena renung ni. Berapa jam kita belajar, berapa kitab yang kita biasa khatam. Pengajian yang sempurna adalah dengan berguru. Sebab berguru adalah memang kaedah besar sekali belajar. Kaedah kita belajar tambah guru dan nak ambil faham ni dua. Apa dia? Apa guru ajar yang kita dengar tu kita nak ambil. Yang kedua, apa yang tertera dalam kitab
yang disyarahkan pada kita maksud kitab tu. Bahkan kaedah belajar asal usul daripada Nabi SAW bukan berkitab. Dia adalah guru dulu walaupun tak ada kitab. Rasulullah terima pada Jibril, tak ada kitab, hafal. Rasulullah sampaikan pada sahabat, dia bukan bawa Quran, dia bukan ada catatan. Dengar aku cakap, dengar, talaki. Lepas tu baru Rasulullah suruh tulis. Jadi kaedah belajar yang pertama sekali kaedah talaki, bukan kaedah baca kitab. Zaman lah ni berapa ramai orang tak pernah talaki dengan guru, tapi dia boleh buka kitab. Oh, handai aku zaman sekarang. Bila kita sebut macam ni, ramailah ada orang tak setuju. Setuju tak setuju, kaedah dia besar dia. Sebelum nak buka mana-mana kitab, engkau mesti mengaji dulu, berguru, dapat panduan betul-betul daripada guru, dapat pengiktirafan guru yang memang kita berguru tu memang ingat betul-betul semua kata-kata guru, panduan-panduan yang telah diberi oleh Tok Guru. Kitab pun bukan 1, 2, 3 kitab yang kita dah khatam. Semua maklumat yang kita nak sebut tu dengan berkitab, dengan ingat semua kata-kata guru ni kita sampaikan. Lepas tu guru pun iktiraf, sampaikan apa yang dia dah ajar, dia pun iktiraf kita, engkau boleh mengajar, ini mengajar. Kalau ada orang minta mengajar pun, pergi minta orang ni. Kalau ada masa dia, dia nak mengajar, panggil dia mengajar. Aku nak tunjuk, kalau kau nak tanya, mintalah dia yang mengajar. Orang lain aku tak cadang nama tu. Mesti anak murid yang diiktiraf oleh guru. Zaman lah ni, kadang guru pun tak tahu siapa dia. Dia pun tak sebut nama guru dia. Sikitlah dia sebut itu. Jadi asal nak faham, Rasulullah memang dia tak sembunyi. Takut kita lah, adakah kita dah belajar semua yang Rasulullah ajar? Itu masalah kita. Baik, dengan apa yang kita nak faham, jangan duk ada apa-apa prasangka pada Rasulullah SAW. Itu juga semua Nabi Rasul yang mereka ni ada menyembunyikan apa sepatutnya yang mereka kena sampai. Kena jagalah. Ada bab mudah je tu. Sikit lagi kalau saya sebut dalam isu ni. Isu apa? Isu bukan isu menyembunyi, tapi ada perkara yang tak diceritakan pada orang yang belum sampai tahap dia. Itu isu dia bukan menyembunyi. Yang tu berhati-hati. Jangan sampai mencurah air ke daun keladi. Apa yang disampaikan tu tak bermanfaat kerana belum tahap. Dia ibarat macam budak-budak baru umur 6 tahun, tapi suruh buat analisa macam nak buat tesis PhD. Saya ngaji tu guru buat misal, dia kata macam budak baru umur 2 bulan duk menyusu dengan ibu dia lagi, kita jamu nasi biryani. Macam sakit perut saya silap mati ya. Pasal apa? Belum tahap dia lagi untuk makan nasi biryani. Yang tu kena jaga sangat tu. Bukan masalah nak sembunyi, bukan sembunyi, tapi belum tahap untuk diberi faham pada perkara tu. Satu, ilmu-ilmu yang kebanyakannya zaman lah ni orang duk sibuk cerita tafsir hadis, tafsir Quran, Quran hadis, usul fiqh, ngaji hebat-hebat tu kan. Tapi fiqh tak mengaji, tauhid tak mengaji, tasawuf tak mengaji, tapi ngaji Quran hadis. Kadang Quran pun tak pandai baca, tajwid pun tak pandai, makhraj huruf pun tak reti. Kalau saya sebut gitu je. Nahwu sorab, bahasa Arab punya arah asas apa pun tak reti, tak pernah faham nasih mansur disiplin apa, tak pernah belajar. Tiba-tiba pergi ngaji tafsir, pergi ngaji hadis. Ni yang jadi haru ni. Pasal apa? Bukan layak untuk diceritakan pada mereka dan didedahkan pada mereka Al-Quran dan hadis tu. Pasal mereka muntahijah, dia tak boleh faham. Kalau kata orang mengajar tu dia faham sekalipun, misalnya Ar-Rahman ala arsyis tawa, dia tahu macam mana nak selesaikan ayat tu. Tapi orang awam yang diajarkan ayat mutasyabihat ni, mereka tak faham apa maksud yang guru sampai. Kadang guru tak sampai terajak, akidah jatuh gaung, tapi anak murid jatuh gaung, masuk parit. Akidah ke laut tu. Guru dia kata juga Allah Ta'ala istiwa yang layak dengannya. Dia kata itu ada jugalah dia punya sempadan dia. Anak murid tak ada. Allah duduk atas aras, full stop. Siapa tak kata Allah Ta'ala atas aras, kafir, full stop.
Pasal apa ni? Allah yang kata, bukan kita yang kata. Takkan tak beriman dengan apa orang Ta'ala kata. Anak murid ada yang selajak macam tu. Guru dia kata, saya tak pernah kata macam tu. Tapi apa yang cara engkau mengajar menyebabkan anak murid engkau cakap macam tu. Ini bahaya. Allah. Satu hati-hati ya. Saya boleh tolong kabarkan je apa masalah-masalah yang duk berlaku. Di atas disiplin kita belajar khasnya ni tentang masalah menyampai. Rasul memang dia menyampai, memang betul balighu anni walau ayah. Tapi pastikan ayah yang kita nak sampai tu ayat yang sempurna, ayat yang telah lengkap, jangan yang tergantung, jangan belum diselesaikan hukum hakam yang berkaitan dengan dia. Begitu juga, jangan kata ayat, satu ayat tu perkataan Rasulullah sendiri hadisnya, atau satu ayat tu daripada ayat Quran yang belum diselesaikan apa sepatutnya kena selesaikan daripada ayat Quran tu. Jangan bagi dia tergantung-gantung yang menyebabkan jadi muskil pada orang untuk memahamkan hukum hakam daripada ayat-ayat tersebut. Okay, lalu ke sana lah. Baca umur nanti kita sambung kata dia wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu ma huwa min al-aghradil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwi. Wallahu alam. Itu dulu. Yang umur esok sambung subuh. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.